الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Minta maaf lambat sikit. Malam tadi lepas apa anak bosu tu dia lelah sebab pagi tak tidur. Anak pergi kuliah subuh tadi. Pergi kuliah subuh, balik kuliah subuh tu tunggu kuliah ni. Lambat pula kuliah ni. Pukul 10 ni. Sama asal tadi. Tertidur kursi. Tertidur. Lepas tu telefon pula silent. Tengok dah Allah pukul 11 dah. Ujian kan. Baik, tengok muka surat 148 muka surat kitab Syairus Salikin. Faslun fi tartibil a'maliz zahirati min awwalis safari ila ruju'i ila al-watani. Ini suatu fasal pada menyatakan tertib maksudnya susunan. Tertib yakni susunan amal yang zahir daripada permulaan pergi haji hingga kembali kepada negeri tempat kediamannya, iaitu 10 jumlah 10 perkara. Okey, kita dah masuk pada adab nak pergi haji. Al-jumlatul ula fi sayri min awwalil khuruji ilal ihrami. Bermula jumlah perhimpunan yang pertama pada menyatakan segala perjalanan daripada permulaan keluar daripada rumahnya orang nak buat haji hingga ihram, iaitu 8 perkara. Ni hak mula-mula ni nak cerita, iaitu perkara yang kita buat daripada mula nak berjalan keluar daripada rumah hinggalah kita nak niat ihram. Pertama, sayugionya. Sayugio ni maksudnya sunat. Sayugionya sunat bagi orang yang berjalan kepada mengerjakan haji dan umrah itu, bahawa taubat ia. Mula-mula sekali sebelum kita buat haji dan umrah, kita kena bertaubat daripada taubat nasuha. Taubat dulu. Sebelum kita buat apa-apa haji dan umrah ni, taubat dulu. Pasal kita nak buat ibadat besar. Kalau kita tak taubat, kita pergi duk buat ibadat dalam keadaan kita tak taubat, rugilah kita. Pasal kita duk masih bawa dosa. Baik. Daripada taubat ia daripada segala maksiat pada zahir, maksiat zahir, maksiat 7 anggota, dan batin, maksiat yang dalam hati. Maksiat dalam hati ni sifat mazmumah, hasad, dengki, dendam, suka tipu orang, ada niat nak busuk hati ke orang, su'uzan dan sebagainya. Dan mengembalikan, itu satu. Lagi taubat lagi, dan mengembalikan ia orang yang buat haji dan umrah akan segala yang dizalimnya. Semua benda yang dia buat zalim tu pulangkan balik. Mengembalikan maksudnya pulangkan balik. Pulangkan balik. Akan segala yang dizalimnya, akan segala benda yang diambil kepada orang yang mempunyai akan dia, kepada tuan dia. Yang di mananya pinjam aku, kalau kita ambil dulu pulang balik
kan, besi ke, basikal ke, senduk ke, orang perempuan senduk, ambil senduk surau, tak pulang. Apa benda kita ambil dulu, kita pulangkan balik, insya-Allah. Baik. Dan membayar ia orang yang buat haji itu akan segala hutangnya. Sebelum kita pergi buat haji, kita selesaikan dulu hutang setakat kita mampu. Segala itu maknanya semua. Kalau kita mampu semua. Dan mensediakan ia orang yang buat haji dan umrah akan belanja bagi orang yang lazim. Lazim itu maksudnya wajib. Dia kena sediakan belanja bagi orang yang wajib atasnya, atas orang yang buat haji dan umrah tadi, nafkah. Siapa orang yang wajib kita bagi nafkah? Isteri, anak-anak, mak ayah jika dia fakir dan miskin. Anak-anak hak kecil, anak-anak hak sakit dan sebagainya. Pasal apa? Mak ayah, saya sebut mak ayah jika dia fakir dan miskin. Pasal mak ayah ni kita wajib bagi nafkah kat dia bila dia fakir dan miskin. Kalau dia tak fakir dan dia tak miskin, kita tak wajib bagi nafkah kat dia, tapi hukumnya sunat saja. Dengan elok, bukan tak wajib tu tak payah bagi, sunat. Maksudnya kalau kita terlepas sebulan dua tu tak berdosa. Itu syarat wajib bagi nafkah pada ibu dan ayah, dia panggil al-usul, iaitu kita bagi kepada mereka dengan syarat mereka itu miskin dan tak mampu. Miskin, tak mampu kerja dah, miskin. Kalau mak ayah kita kaya, kita tak wajib bagi. Maksudnya tak wajib tu tidak diwajibkan. Kalau bagi tu dapat pahala sunat, dapat pahala buat baik kepada kedua ibu bapa. Tak bagi pun tidak kira berdosa. Gitu. Nak faham tu? Bukan semua. Adapun isteri, dia kaya ke dia miskin, bila dia serahkan diri dia pada kita, maksudnya dia serahkan untuk kita setubuhi, maka wajiblah bagi nafkah kepadanya. Tak kira dia kaya, gaji dia 25,000, kita RM2.5 sebulan, kena bagi juga. Gitu kaedah dah. Pasal apa? Pasal nafkah isteri itu ialah imbal balik. Dia bagi, kita bagi. Dia tak bagi, nusyus, kita tak bagi. Gitu. Dia tak nusyus serah badan, kita wajib bagi. Dia nusyus tak serah tubuh, kita tak wajib bagi. Itu kaedah. Nafkah anak-anak wajib diberi sampai mereka balik dan boleh bekerja. Bukan dah ada kerja, dan boleh bekerja. Selepas daripada itu tidak wajib dah memberi nafkah kepada anak-anak. Anak-anak wajib beri nafkah kepada sampai balik dan boleh bekerja. Kalau dia dah balik tapi dia tak sihat, OKU dan sebagainya, tetap wajib bagi nafkah. Kalau dia dah balik, dia sihat tubuh badan tapi dia tak bekerja, dia malas kerja, pasal apa? Pasal dia malas, tak wajib dah bagi nafkah, bukan tanggungan kita. Kita bagi juga sunat. Itu. Jadi anak kita bagi nafkah ni sampai umur balik kita katalah 15. Tapi budak sekarang awal balik, katalah 15 balik. Sampai 15 je. Lepas tu hak kita bagi tu sunat saja. Melainkan dia menuntut ilmu syar'i dalam fiqh Syafi'i. Melainkan kalau dia menuntut ilmu syarak. Ilmu syarak ni maknanya ilmu agama. Itu kena bagi nafkah lagi sampailah dia habis belajar ilmu agama. Pasal belajar ilmu agama ni wajib dan fardu kifayah pada setengah-setengah bab. Itu beza. Oleh itu anak kita yang dah balik, kita nak bayar zakat fitrah kat dia, kita kena minta izin dengan dia. Ni bulan zakat fitrah ni. Pasal dia bukan nafkah kita dah. Jadi kita tak boleh nak bayar begitu saja. Untuk orang lain yang dah kita tak wajib bayar, kita tak boleh bayar begitu, kita kena minta izin. Kita cakap kat dia, bang, abah nak bayar zakat fitrah untukmu ni, boleh ke tak? Dia kata, boleh. Dapat keizinan pada dia, baru sah zakat fitrah kita bayar. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Pasal dia dah tak wajib, tanggungan kita, bukan tanggungan kita. Jadi buka dalam kitab fiqh dalam bab nafaqah, nafaqatul usul wal furu'.
nafkah usul, mak ayah, awal furu', anak cucu cicit ke bawah. Itu syarat. Ni zakat fitrah ni kena tahu hukum. Kita pergi depan ni bayar tu kok anak kita hak umur 25 dah duduk dengan kita lagi tak nikah. Kita tak royak sepatah kat dia ikut mazhab Syafi'i tak sah. Tapi kalau dah bayar dah bolehlah taklid mazhab lain, mazhab Hanafi. Tapi hak belum bayar lagi tu ingat anak dah besar dan sebagainya. Okey. Bini tak apa, nafkah kita dia tua macam mana pun. Bini dah balik, memang dah balik, tak balik nak nikah ke mana orang kita. Kan? Dah balik, tapi dia memang nafkah kita, tanggungjawab kita sampailah dia mati, sampailah kita ceraikan dia. Ingat tu? Daripada perginya itu hingga pulang, kena sediakan makan minum pada isteri anak-anak kita, ayah kita, daripada kita pergi sampailah pulang. Dan mengembalikan ia akan segala pertaruhan orang yang ditaruhkannya padanya kepada orang yang mempunyai akan dia pertaruhan. Maksudnya dulu ni ada orang Arab kalau nak pergi musafir mana-mana dia simpan dan dia tinggalkan barang dia tu pada orang yang kepercayaan amanah. Tolong jaga barang saya. Dulu kan bank tak ada, sekarang ni bank ada. Jadi orang tu pun jaga. Jadi gitu dia panggil wadi'ah bahasa Arab. Wadi'ah makna simpan barang. Jadi bila kita nak pergi mana-mana kita pulangkan baliklah. Takut-takut kita pergi tu mati. Pasal berjalan ni musafir ni dia di hujung tanduk, mudah nak mati dan sebagainya. Dan hendaklah ada bekalnya itu daripada harta yang halal sekira-kira memadai perginya dan pulangnya. Jadi kita kena cari bekal kita nak bawa pergi haji dengan umrah, duit halal cukup untuk kita pergi haji dan umrah dengan tiada picik, yang ni sesak, picik sesak. Dengan tiada picik, yang ni tiada sesak. Maksudnya belanja tu bukan sesak lah, maknanya sederhana. Tu yang elok ni belanjanya, tetapi adalah luas. Sekira-kira kita bawa duit tu bagi banyak, boleh belanja luas. Kan? Itu sunat. Kita nak pergi Mekah, gitu bawa duit banyak biar boleh belanja tu luas. Tujuannya apa? Sekira-kira dapat berbuat kebajikan akan orang fakir dan miskin. Bila bawa duit banyak boleh bagi sedekah ke orang fakir miskin. Makan pun ada orang tak boleh makan, boleh ajak belanja sekali. Tu bawa banyak duit, bawa perabi. Ada. Dan segala orang yang muhtaj tu bahasa Arab, bahasa Melayu muhtaj maksud dia berhajat. Dan sunat ia dahulu daripada keluarnya itu, keluarnya siapa? Keluarnya orang yang buat haji dan umrah tu bersedekah. Kita ni sebelum pergi mana-mana sunat bersedekah, apatah lagi nak pergi haji. Sebab itu pagi-pagi kita biasa sembahyang subuh kan. Kita buat tabung subuh satu di rumah. Kalau tak buat di rumah, kita mari sembahyang di masjid surau, bawa duit tu tiap-tiap pagi. Sunat bersedekah tiap-tiap pagi. Bila kita buat mari, kita letak sedekah tu pagi, subuh tu, lepas subuh sedekah. Maka pagi tu Allah Ta'ala buat payung tu ke atas kita, benteng. Mana-mana bala nak turun tak kena kat kita. Innal bala'a la yatakhatta sadaqah. Bala dia turun, dia tak akan lepas. Dia tak akan lepas daripada sedekah. Ada bala. Lepas tu sunat sedekah lagi. Tambah pula kita nak pergi musafir ni, lagilah kita kena bersedekah supaya selamat dalam perjalanan. Boleh? Biasakan setiap pagi nak pergi masjid sembahyang subuh, tak boleh tak. Kalau jenis tak ada sembahyang subuh, buat tabung subuh di rumah. Tabung subuh orang buatkan. Nak keluar tu pak masuk tabung tu. Jangan nak keluar pak bawa masuk, balik kerja karang asar, buka ambil balik. Jadi biar ada dalam tu lah. Pagi sunat bersedekah pagi. Subuh-subuh tu. Sunat ia dahulu daripada keluarnya itu, sebelum dia nak pergi musafir itu bersedekah supaya selamat dia dalam perjalanan, selamat dia dalam musafirnya itu. Pasal dia bala tu dia tak turun bila ada sedekah.
Dia tak boleh nak pergi. Tiap-tiap hari. Pasal bila matahari naik kan, malaikat pun ada 12 matahari. Seorang lagi duk doa, Allahumma anti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa bersedekah hari ni bagi ganti. Seorang lagi dia doa, Allahumma anti mumsikan talafa. Siapa kedekut bagi hancur harta dia. Dengan tuan-tuan dia selagi hancur. Itu dah di sahih. Malaikat dia doa tiap-tiap pagi. Bila kita dah bagi sedekah pagi tu, alhamdulillah selamatlah kita. Bila kita tak bagi sedekah, kena doa malaikat tu. Naya dia doa hancurkan harta. Bimbang bukan harta je hancurkan, kita sekali hancur. Dan sayugianya membeli atau menyewa akan kenderaan yang kuat menanggung barang-barangnya itu. Itu dululah. Sekarang ni kita tak boleh nak sewa kenderaan pun dah. Pasal naik kapal terbang. Baik habis. Dan sayugianya sunat baginya bahawa menyatakan akan orang yang menyewakan kenderaan itu segala barang yang hendak dibawanya itu. Kalau kita jenis dulu tersewa unta orang, sewa kuda orang, kita bagi tahu kat tuan dia, kita ni nak bawa barang sekian banyak, dan itu sedikit dan banyaknya, supaya dan hasil akan redanya di dalamnya itu, redanya tuan kenderaan tu. Maknanya supaya tuan dia tahu kita nak bawa ni barang banyak mana. Bila kita nak pergi buat haji ni, biar orang suka hati belaka kat kita. Kan kalau kita tak bagi tahu berapa banyak nak bawa, tahu tengok tuan dia tengok, Allah mampu kuda aku banyaknya bawa barang. Jadi kita bagi tahu, ni barang saya nak bawa sebanyak ni, barang ni banyak ni. Itu tujuannya. Sunat macam tu. Habis. Dan kedua daripada 8 perkara. Saya kira bahawa menuntut ia akan taulan. Bacanya taulan, jangan baca tulang. Tulang tu hadut diikan. Menuntut akan taulan. Taulan tu apa benda? Apa benda taulan? Sahabat. Bahasa lama, taulan, sahabat taulan. Yang bersama-sama dengan dia, dengan orang yang nak pergi buat haji dan umrah tu, akan mendapati ia akan orang yang soleh-soleh, yang suka buat kebajikan. Hak nak teman kita tu, kita cari orang soleh yang jenis suka buat kebajikan. Jangan cari hak jenis orang jahat, suka nak buat benda jahat aja. Yang menolongi akan berbuat kebajikan, dan jika lupa engkau, maka menjagakan ia. Kalau kita terlupa, dia tolong ingatkan dia, akan dikawal. Dan jika engkau jagakan dia, nescaya jaga ia. Dan kalau dia tu terlupa, kamu jaga, makna peringatkan dia, dia ambil perhatian. Jenis orang soleh lagu tu. Bukan orang soleh ni jenis dia tegur kita je, bila kita tegur dia tak peduli, itu bukan orang soleh, itu mak saleh. Dan jikalau engkau takut, nescaya memberanikan ia akan dikau. Jadi kalau bila kita takut, bukan dia kita tambahkan takut pula. Itu orang tak betul tu. Dah, gila hatu itu banyak lagi hatu tu. Kawan tu dah lah takut, dia takutkan lagi. Tengok Khadijah kan? Khadijah isteri Nabi. Bila Nabi turun daripada Gua Hira, apa dia kata? Tenanglah wahai suamiku, kamu ni orang yang buat baik, orang yang suka jamu makan orang, tak ada siapa yang bukan buat jahat kamu. Itu cara dia. Itu orang soleh. Siapa pergi ziarah orang sakit, tengok orang sakit, orang soleh, insya-Allah sembuhlah tu, insya-Allah. Orang haji ni tak reti, Allah biasanya lagu ni 2 hari mati. Itu bukan orang soleh lagu tu. Kawan tu patut kan lambat lagi mati terus, terkejut dia. Dia memberani kawan. Orang tu takut, dia bagi semangat, jadi berani apa. Dan engkau dhaif, nescaya menguatkan dia. Bila kamu lemah, dia bagi semangat, akan dikau. Dan jika picik hatimu, sempit makna susah hati, sempit hati makna susah hati, nescaya mensabarkan ia akan dikau. Dia suruh kamu sabar. Tu, sahabat macam ni lah yang kita kena bawa berjalan. Ini orang bagus. Dan sunat bahawa mendapati akan kerabatnya, maksudnya sunat bahawa mencari akan kerabatnya. Mendapati maksudnya pergi cari kaum kerabatnya, saudara mara dia. Belum kita pergi Pak Haji tu, kita pergi cari.
dan sahabatnya, kaum kerabat, saudara mara dan sahabatnya yang tinggal di negeri yang ada di tempat dia tu lah. Dan mendapati akan jiran, mendapati itu maknanya pergi cari jiran pada ketika hendak pergi tu. Kita pergi bagi tahu lah dia, saya nak pergi musafir ni, nak pergi Mekah, tapi niat kena betul lah. Jangan gigi dengan niat nak riak, kan, nak tunjuk aku boleh pergi Mekah ni. Niat tu bagi betul. Pada ketika hendak pergi tu, bila dia dekat-dekat nak pergi tu, pergilah cari saudara mara, sahabat handai, jiran tetangga. Sekarang tak dah, pakai main WhatsApp je, aku nak pergi Mekah ni. Senang cerita. Dan meminta doa daripada mereka itu. Kita doa, tolong doalah supaya selamatkan perjalanan aku. Dan meminta maaf akan mereka itu, dan minta maaf takut kita ada salah dengan dia, kan? Pasal musafir ni muka perjalanan boleh jadi mati. Dan sunat diucapnya ni, pada ketika ia hendak meninggalkan mereka itu. Bila kita dah ziarah dia, kita bersalam nak balik, kita ucap macam ni. Ni ucapan kita bila berjumpa dengan saudara mara, sahabat handai dan juga jiran tetangga. Kita baca kat dia macam ni. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Bagi elok-elok, takut tersalah bagi. Artinya aku pertaruhkan Allah akan agamamu. Maksudnya aku letakkan agamamu ni dalam simpanan Allah, bukan simpanan makhluk, bukan bank, bukan apa, dalam simpanan makhluk. Dan amanahmu dan kesudahan amalanmu. Pasal apa kesudahan amalan? Pasal kita ni dikira baik dan buruk dengan apa? Dengan kesudahan amalan, khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tu dikira dengan hak tutup. Dan adalah Nabi SAW bersabda bagi orang yang hendak musafir dengan katanya, kita pergi tengok orang nak musafir ni, biasanya orang nak pergi Mekah ni kita pergi ramai-ramai model, azan dulu dan sebagainya. Lepas tu kita baca ni kat orang dia ni, fi hifzillahi wa kana fihi zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa wajjahaka lil khairi aynama tawajjahta. Boleh? Buat bagi elok. Kan baca salah nanti pula. Mengaji mana ni? Orang tanya baca salah. Fi hifzillahi wa kana fihi zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa wajjahaka lil khairi aynama tawajjahta. Artinya engkau di dalam peliharaan Allah Ta'ala. Semoga engkau, maksudnya semoga engkau di dalam pemeliharaan Allah Ta'ala, dan di dalam kandungannya, di dalam kandungan itu maksud pemeliharaan jugalah, dan memberi bekal akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan takut akan dia, takwa, takut akan dia. Mana mudah-mudahan Allah Ta'ala beri bekal kepada engkau sifat takutkan dia kan Allah, dan mengampuni ia Allah akan dosamu, dan menghadapkan ia Allah akan dikau Allah Ta'ala hadapkan kamu ni kepada mana? Bagi yang kebajikan. Allah Ta'ala pusing kau ni buat benda baik belakang. Yang kebajikan tu benda baik. Kemana pergi hadapmu, mana mu pergi pun kamu buat benda baik. Mudah-mudahan macam tu. Ini kita baca doa kepada orang yang nak berpisah dengan kita, nak musafir jauh. Walaupun tidak semestinya musafir haji, umrah, musafir apa-apa. Dia nak pergi ke UK sebulan, kita pun baca fi hifzillahi wa kana fi. Paling pendek kat tu lah, fi hifzillahi wa kana fi. Kalau panjang lagi tu baguslah, fi hifzillahi wa kana fi zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa wajjahaka lil khairi aynama tawajjahta.
Okey, dua dan ketiga. Wallahu a'lam. Hari ni kita baca dua je lah. Kita Tajul Urus tu kita tangguh dulu pasal masa lewat ni. Nak Zuhur pula. Biasa hak baru mari, baru sampai ni, tuan-tuan baru ikut kelas ni, kita biasa start pukul 9. Cuma Sabtu pertama dengan Sabtu keempat ni ada kelas muslimat sini dulu. Jadi kita pukul 10 lebih kita start lah. Ikut keadaan Ustaz Muaz tu berhentilah Ustaz pagi tu. Jadi saya tadi itulah jadi dah ready dah pukul 9. Baring ya. Tengok. Tidur pagi lah gitulah, ya Allah. Ngigau macam-macam. Baik, kita tengok kitab Kifayatul Muhtadi pada muka surat 133. Tak tanda ni. Kat mana dah? Bismillah. Baik ke-9 daripada bawah muka surat 133. Kifayatul Muhtadi muka surat 133. Sambungan daripada perbicaraan masbuk dan muwafiq. Maka kita ambil dan kemudian itulah. Ambil situ. Ambil baik ke-10 daripada atas. Dan kemudian daripada takbir ia bagi taharrum, takbir ia bagi rukuk. Maksudnya ini cerita kita masuk tu imam duduk tengah rukuk, imam sedang rukuk. Ini situasi dia. Maka kita masuk, kita takbir taharrum. Taharrum tu takbiratul ihram. Nama je lain sikit. Jangan tuan-tuan pening ni. Taharrum ni guna nama pula ni. Kau bagul ni ke? Taharrum ni iaitu takbiratul ihram. Jadi dia guna bahasa rekah taharrum. Jadi kita pun takbir. Tengok imam rukuk, kita pun takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Bagi rukuk. Okey. Kemudian daripada ia takbir, kemudian daripada takbir ia bagi taharrum, takbir ia bagi rukuk. Lepas pada takbir takbiratul ihram, takbir pula nak rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Boleh? Dua takbir lah. Bila kita masuk, imam sedang rukuk. Pertama, takbiratul ihram, nak masuk semayang. Allahu Akbar. Dan sunat takbir untuk turun rukuk. Allahu Akbar. Dua. Okey, selesai. Boleh boleh tidak? Maka jika takbir ia akan satu takbir. Kalau dia takbir saja, satu je. Allahu Akbar, takbiratul ihram, lepas tu dia turun rukuk. Macam tu maksudnya. Niat dan ia niatkan dengan dia, dengan takbir satu tu akan takbiratul ihram jua, yang ini sahaja. Dia takbir hak satu tu Allahu Akbar, dia niat takbiratul ihram sahaja. Boleh? Terangkat, maksudnya terangkat. Apa terangkat? Tersimpul. Apa makna tersimpul? Terjadi. Mudahnya. Jadi dah sembahyang dia. Gitu. Aqad, simpul. Maknanya jadi sembahyang dia. Pasal takbiratul ihram ada, jadilah sembahyang dia. Dan jika tiada diniatkan dengan dia, kalau takbir hak satu tu Allahu Akbar, dia tak niat apa? Akan takbiratul ihram, tiada terangkat semayang, tak jadi semayang. Itu dia. Maknanya masa kita takbir tu, Allah kena ingat dalam hati kita ni takbiratul ihram. Boleh? Kita kena ingat dalam hati kita ni takbiratul ihram. Walaupun kita niat dah saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat apa semua.
Tapi tak cukup kan tu, kita kena hadir dalam hati kita, teringat dalam hati kita. Tak semesti kita kata saja aku takbiratul ihram, taklah. Teringat ini takbiratul ihram, baru jadi semayang tu. Kalau bahasa kita Allahu Akbar, kita niat tapi kita tak terlintas ini takbiratul ihram, maka kita turun rukuk, tak takbir dah. Allahu Akbar, niatlah dalam takbir tu saja aku semayang fardu subuh. Lepas tu kita turun tu, maka tak jadi semayang. Tu dia. Ingat lepas ni. Itu tak ada niat, kadang-kadang tak terlintas. Kita mari tu imam tu tengah rukuk, kita pun Allah saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat ke Allah Taala. Allahu Akbar. Tu rukuk. Tak baca takbir Allah Akbar kedua. Maka kalau masuk kita takbiratul ihram tadi, apa benda tak diniatkan, tak terlintas dalam hati, itu takbiratul ihram. Walaupun kita niat, maknanya tak niatkan dia tu takbiratul ihram, maka tak jadi semayang. Allah, gimana tu? Tak banyak kita niat ada semula ni. Gigi Allahu Akbar tu rukuk. Niat ke dah semula ni? Terlintas ke tak tu takbiratul ihram? Kalau tak terlintas, tak jadi semayang tu. Bila tak jadi semayang, tak semayang lah. Pasal takbiratul ihram besar sekali, yang penting. Pasal dia bawa masuk dalam semayang, bawa keluar semayang, masuk semayang. Masuk semayang apa? Takbir. Keluar semayang, salam. Dua benda tu penting, takbir dengan salam. Salam keluar semayang, takbir masuk semayang. Jadi dia entrance dengan exit penting ya. Pada dalam tu ikut nak buat gapo pun. Orang kata kan. Tu. Baik. Tu. Jadi ingat lepas ni 2 takbir. Tak ada 2 takbir Ustaz. Takut dia bangun. Kalau dia bangun nak macam mana? Takut imam bangun dah. Kalau imam bangun terlepaslah rakaat tu dia kejar tu. Allahu Akbar. Tunggu dulu. Kan? Dia nak takbir sekali lagi tu takut lambat. Pula tu imam pula tu ni suka berdajar ke makmum. Nampak makmum nak masuk, dia cepat-cepat bangun. Dah masuk. Sami Allahul Hamdah dah. Kan. Ayah. Boleh faham? Okay, selesai satu masalah. Dan jika mendapatkan imam pada iktidalnya imam, kita masuk tu imam tengah iktidal. Atau pada barang yang kemudiannya iktidal, kemudian iktidal. Apa kemudian iktidal? Apa kemudian iktidal? Sujud lagi, duduk antara 2 sujud lagi, sujud sekali lagi. Faham dah? Kalau tak faham tobik situ. Mana tahu besok-esok nak mengajar kitab pula. Hendaklah makmum muwafaqat, hendaklah makmum muwafaqat, maksudnya ikut akan imam pada barang yang ada ia imam padanya, pada barangnya. Boleh? Boh dhamir tu betul-betul. Jadi kita pun takbir Allahu Akbar. Kalau dia intidal, dia intidal di gitu. Kalau dia sedang sujud, Allahu Akbar, turun sujud. Itu maksud muwafaqat, turun. Kalau dia sedang duduk antara sujud, Allahu Akbar, turun duduk antara 2 sujud. Biasa dah kita buat gini kan. Cuma dia royak, takut kita tak tahu. Dan pada apa tu? Zikirnya, baca zikirnya. Kalau dia tengah baca apa? Tahiyat, baca tahiyat. Kalau dia tengah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dia tengah dah baca subhana apa benda kan, bacalah apa yang dibacanya, zikirnya. Dan pada zikir berpindah, zikir pindah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut dia. Sami Allahu liman hamidah, ikut sama macam tu imam. Seperti takbir ihram makmum. Misalnya dia kata makmum takbir ihram Allahu Akbar, dan imam pada tasyahud awal, imam di tengah tasyahud awal, apa nak buat? Maka berdiri imam mengiringi takbir ihram makmum. Allah, ni tu imam di tengah tasyahud ni, Allahu Akbar, bunyi bar saja, tu imam pun bangun. Boleh nampak tu? Okey. Imam pun bangun.
mengiringi takbir ihram. Mengiringi makna lepas daripada takbir ihram makmum, imam pun bangun. Maka dituntut daripada makmum bahawa takbir mengikut bagi imam pada takbir bangkitnya daripada tasyahud. Sunat. Boleh? Mari kita buat sikit. Mari Faiz. Biar nampak. Faiz dengan Faruq. Sini. Faruq masbuk. Faiz masbuk. Faruq jadi imam. Duduk tahiyat awal. Sekarang ni makmum masuk takbir. Bunyi empat tu bang. Semula. Semula. Kuat sikit. Allahu Akbar. Dia bangun. Jadi Faiz kena buat apa sekarang? Sebut Allahu Akbar bang. Semula. Okey, semula. Masa bangun nanti sebut Allahu Akbar. Okey. Semula. Sunat bagi Faiz sebut apa? Allahu Akbar. Ikut tu imam zikir, tapi turun tak adalah zikir itu sunat ikut. Semula. Nanti dulu. Biar habis. Mengiringi itu makna habis. Mengiringi maksudnya habis takbir. Ni tak habis lagi takbir bangun dah. Nanti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Boleh? Tu. Apa tujuan? Tujuan dapat pahala walaupun sebut Allahu Akbar sepatah tu. Pahala lebih tu. Tapi tak payah angkat pasal tak ada pergerakan. Sebut Allah je, zikir. Tangan tak payah angkat. Okey, tu dia. Nampak tu tu. Terima kasih. Itu maksud dia. Jadi maksudnya maka dituntut daripada makmum bahawa takbir mengikut bagi imam. Takbir tu Allahu Akbar ikut imam pada takbir bangkitnya daripada tasyahud. Walaupun dia tak bangkit daripada tasyahud, tapi tu imam duduk tengah takbir. Lepas dia takbir, tu imam tengah takbir. Ikut zikir sama dengan tu imam. Sunnat, dapat pahala. Allah, sikit je. Sikit tu pasal kita tak nampak. Di akhirat besok-besok tengok pahala. Allah, rugi aku tak sebut Allah Akbar itu. Allah Akbar tu pun berapa banyak dah. Tama-tama sebut bulan puasa pula Allah. Jadi orang yang beriman dia amat kedekut dan berkira dengan pahala dia. Itu orang beriman. Macam orang yang kaya dia amat kedekut dengan duit dia. Setengah orang kaya lah. 10 sen pun dia kira. Hoi, 10 sen ni. Kalau tak cukup 10 sen tak jadi sejuta kata dia. Jadi apa? 999,099 ringgit 90 sen. Tak jadi sejuta lah. Itu orang kaya hak berkira. Kita orang yang beriman dia kedekut dengan pahala. Dia kedekut pahala. Pasal dia buat berlaku hak sunat. Pasal dia kira macam tu. Baik habis. Dan jangan mengikut pada zikir bagi berpindah kepadanya. Jangan mengikut zikir berpindah kepadanya seperti mendapatkan imam pada sujud atau tasyahudnya. Maka hendaklah berpindah makmum kepadanya dengan tiada mengucapkan sesuatu. Pasal masa kita masuk, tu imam tak sebut apa-apa. Jadi tak sunat kita sebut apa-apa. Boleh faham? Tok imam tengah sujud, kita masuk, tok imam tak sebut apa, dia duduk sujud dah. Masa kita turun, tok imam tak sebut. Jadi kita tak dengar, dia sebutlah, kita tak jadi makmum lagi. Jadi masa kita nak turun, tak sunat sebut apa-apa. Kalau sebut, jadi tak dapat apa-apa, benda sia-sia. Ataupun masa tok imam tengah tasyahud. Kita nak turun ke tasyahud, tak disunatkan sebut. Boleh? Awalan pula berlakon kena berlakon ni. Takut tak faham, tak nampak. Mai Anwar dengan Afiq. Berlakon. Payment baik minta dengan Faruq. Royalty. Okey. Anwar jadi makmum, Faruq Afiq jadi imam. Sekarang ni Afiq tengah duduk sujud, situasi pertama. Duduk belah kanan. Betul belah kanan? Kiri belah ni? Belah ni.
Okey, sekarang ni imam tengah sujud. Anwar masuk. Allah, kuat. Kuat sikit, tak masuk rakaman. Allahu Akbar. Okey, lepas tu? Tak payah Allah turun sujud. Pasal apa tak payah? Pasal tak ada kita dengar imam turun tadi. Kita mari-mari dia dah turun dah. Mana kita nak ikut? Tak payah ikut. Turun gitu saja. Gitu. Tak payah Allah kuat. Okey, semula. Boleh tahan, Fik? Boleh, puasa tak apa, tahan. Mula. Allah. Allahu Akbar. Begitu betul. Boleh. Situasi kedua, Fik. Duduk tasyahud awal. Okey, masuk. Allahu Akbar. Macam ni. Pasal apa? Pasal apa pula dah ni Kedah. Pasal apa tak sebut Allahu Akbar masa turun? Pasal kita tidak mengikut zikir imam. Mana tak ikutnya? Pasal kita mari-mari imam tak berzikir pun. Masa turun tu kita mari-mari imam dah tengah sujud ataupun duduk tasyahud awal. Ni banyak salah ni. Banyak Allahu Akbar turun Allah. Jadi buat benda yang sia-sia dilarang. Jangan buat benda sia-sia, dilarang. Jadi kita ucap takbir tu walaupun bunyi takbir tapi dia masuk benda sia-sia. Pasal tak dapat pahala. Kita dilarang buat benda sia-sia. Boleh? Tu bilang. Masih. Rukuk pun sama ke tak? Keadaan rukuk depan tu dah tersebut tadi. Kena takbir. Masa rukuk takbir Allahu Akbar. Lepas tu sunat takbir sekali lagi. Dia rukuk dia lain. Pasal dia baru lepas takbiratul ihram. Rukuk tadi hak dua dia. Kalau dia niat dengan apa? Dengan takbiratul ihram, sah sembahyang dia. Kalau dia niat bukan takbiratul ihram, tak sah. Tu rukuk dia special case pula. Ni hak lepas pada rukuk, intidal kan dan sebagainya. Dan apabila memberi salam imamnya siapa? Masbuk. Tu boh dhamir tu. Dan apabila memberi salam imamnya masbuk, sunat bagi makmum, yakni makmum masbuk tadi, mengucap takbir ketika hendak berdiri, menyempurnakan sembahyangnya jika ada Jadi bila imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bangun nak tambah rakaat dia. Sunat dia bangun tu Allahu Akbar jika sunat tu jika apa? Jika ada berbetulan duduk imam dengan duduk makmum, jika ia munfarid, jika ia sembahyang seorang. Maksudnya macam mana? Maksudnya masa dia duduk tu imam duduk itu sama betul dengan dia waktu dia duduk, barulah sunat bangun Allahu Akbar. Kalau masa duduk tahiyat akhir tu imam tu tak berbetulan dengan waktu dia duduk, maka itu tak sunat Allahu Akbar. Boleh faham? Tak faham kena berlakon juga. Ya dengan Luqman pula. Sini. Semayang ni kena bagi berlakon baru nampak. Okey. Jadi dia yang jadi imam. Okey. Sekarang ni duduk tahiyat akhir. Okey, Luqman duduk belakang. Sekarang ni Luqman pada rakaat yang kedua dia. Rakaat kedua dia. Dia masbuk lah ni kan. Dia duduk di rakaat kedua dia. Jadi di rakaat kedua ada apa? Hujung rakaat kedua ada apa? Tahiyat awal. Makna ini pun tempat duduk Luqman dan ini juga tempat duduk Yin. Jadi tempat duduk makmum dan tempat duduk imam sama. Boleh faham? Jadi sekarang je bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ni Luqman nak bangun. Sama tempat duduk, apa nak buat? Allah takbir. Allahu Akbar.
Semula mai. Kuat sikit. Orang tak dengar. Seantero dunia tu tengok tu. Bangun. Allahu Akbar. Kenapa sunat Allahu Akbar? Pasal tempat duduk sama. Okey, baik. Contoh kedua, duduk balik. Sekarang ni yin tahiyat akhir. Man baru satu rakaat. Lepas satu rakaat ada tahiyat awal tak? Ada tempat duduk tak? Dia duduk lama macam ni pasal apa? Pasal ikut imam. Patutnya lepas pada rakaat pertama terus bangun kan? Tak ada duduk. Tapi dia duduk tu pasal ikut tu imam. Sekarang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah baca apa-apa. Bangun je. Boleh faham? Okey, baik. InsyaAllah. Masih. Tu dia. Dan jika tiada berbetulan, tu dia punya hak sebaliknya. Maka jangan ia, ini makruh ia. Jangan ia masuk makruh. Jangan tu larangan makruh. Jangan ia takbir pada ketika itu. Maknanya masa situasi kedua tadi, bila imam bangun, bila imam bagi salam, dia pun bangun. Jangan takbir pada waktu itu, pasal tidak berbetulan. Dan jika tiada berbetulan, maknanya tidak bersamaan duduk dia dengan duduk imam. Tiada berbetulan maknanya tiada bersamaan duduk dia makmum dengan duduk imam. Tak sama. Maksudnya makmum bukan waktu duduk dia, bukan sama duduk waktu duduk tu. Apa? Jangan ia makmum masbuk tadi. Jangan ia makmum masbuk tadi takbir pada ketika itu terkembali pada siapa? Ketika ketika nak bangun. Ketika itu iaitu ketika hendak bangun menambahkan rakaat tadi. Jelas itu dia. Baru kita buat amal tu dengan ilmu. Orang tengok, ni betul, ni pandai sembahyang. Ni maidan dia, ikut dan. Takbir, rasa nak takbir, takbir. Rasa tak rasa takbir, tak takbir. Boleh? Jadi lepas ni dah ingatlah, kalau kita duduk tak sama orang imam, bangun saja, tak sebut. Latih. Kadang-kadang dia jadi nak sebut belaka. Tak kira waktu duduk mana, nak sebut je. Habis. Berapa dah jam? Sikit lagi. Dan syarat yang keenamnya, syarat yang keenam daripada syarat mengikut imam, jangan menyalahi makmum bagi imamnya. Jangan berlawanan. Menyalahi itu maknanya jangan berlawanan bagi jangan berlawanan makmum bagi imamnya. Jangan lawan makmum akan imamnya. Lawan kat mana? Pada sunat yang jahat. Jahat, fahisyah dalam bahasa Arab, yang jahat dan keji bersalah-salahannya. Jadi sebagai maklumat dulu sebelum kita pergi jauh, catat tepi itu ada 4 perkara yang kita kena faham sebelum kita masuk bincang syarat yang keenam tu. Yang pertama, sujud tilawah. Dia dalam syarat keenam ni dia bincang 4 benda je. Adakah sujud tilawah ni boleh lawan imam atau tak boleh? Kita mau. Yang kedua, tasyahud awal. Sujud tilawah, tasyahud awal. Yang ketiga, sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang keempat, kunut. Tu 4 tu je bincang. Okey? Jadi syarat nombor 6 ni kena ingat 4 tu. Hak lain tak masuk, tak bincang. Ni 4 ni. Jadi hak 4 ni, hak lain kita ikut belaka. Hak 4 ni dia bincang dalam syarat yang ke-6. Ikut susunan tu. Sujud tilawah hak paling besar sekali. Lepas tu sujud sahwi, tasyahud awal dengan sujud sahwi tu sama, lebih kurang.
Dia hak paling mudah sekali kunut. Itu ikut susunan. Hak paling berat sekali nombor 1, 2, 3, 4. Boleh nampak dah Okey, baik, kita masuk. Maka wajib muafakat, maknanya wajib bersamaan. Muafakat maksudnya bersamaan makmum bagi imamnya pada sunat yang sangat keji menyalahi makmum akan imamnya pada sunat itu. Seperti ia imam membaca kunut imamnya, atau seperti ia makmum membaca kunut imamnya, ini membaca kunut bersama imamnya, atau tasyahud awal imamnya, maka ia tinggalkan keduanya atau salah satu daripada keduanya. Jadi kunut dan tasyahud awal kan, dia boleh tinggal. Kalau tu imam buat, dia boleh tinggal. Itu maksudnya. Tasyahud awal tu imam tu tengah baca tasyahud awal, kita tak nak baca, kita bangun berdiri, tak apa, pasal sama. Baca tasyahud awal tu sunat, tapi ikut imam wajib. Okey, sama wajib. Bangun berdiri rukun qiyam wajib, sama-sama wajib. Boleh kita tak baca tasyahud awal, kita tinggalkan tu imam, tak baca tasyahud awal, kita bangun tu berdiri, tak apa. Yang keduanya kunut. Kunut pun tak apa, kalau tu imam baca, kita tak nak baca, kita lawan tu imam, kita tinggalkan, tak apa, boleh. Jadi tu imam baca kunut, kita turun sujud terus. Tak apa. Tapi syarat tunggu dalam sujud lah. Tu boleh. Tak nak baca kunut, selesai. Atau salah satu daripada keduanya, mana salah satu daripada tasyahud awal atau kunut. Dan yang kedua, dan seperti sujud tilawah imamnya. Seperti sujud tilawah imamnya. Maka pada sujud tilawah wajib atas makmum mengikutkan dia. Wajib ikut, tak boleh tinggal. Adapun jika imam meninggalkan dia kan sujud tilawah, maka wajib atas makmum meninggalkan dia kan sujud tilawah. Jadi kalau makmum tak baca sujud tilawah, tak buat sujud tilawah, kita tak boleh buat. Kalau kalau imam tak buat sujud tilawah, kita tak boleh buat. Kalau imam buat, wajib kita buat. Ini nombor 1, sujud tilawah nombor 1. Mesti ikut macam-macam mana. Pasal tu saya susun nombor 1 tadi. Okey. Kemudian maka jika menyalahi ia akan imam dengan sengaja, maknanya tu imam sujud, dia tak sujud, ataupun tu imam tak sujud, dia sujud, dia menyalahi, dan diketahuikan hukumnya batal sembahyangnya, siapa? Makmum tadi. Dan jika dengan terlupa atau jahil, tiada batal. Kalau terlupa ataupun dia jahil, dia tak tahu, tak batal. Pasal benda ni benda kecil-kecil, benda rumit-rumit, jadi dimaafkan jahil. Saya dah sebut dulu, kalau benda jahil ni dimaafkan pada bab benda-benda besar je. Benda-benda besar, semayang, benda-benda kecil je. Benda-benda kecil saja. Benda-benda besar tidak dimaafkan. Contoh semayang, dia tak semayang. Orang tanya apa? Pasal apa kau tak semayang? Saya tak tahu, saya jahil. Tak dimaafkan. Mesti qada semayang. Pasal tu semayang kita tinggal masa muda tu kena qada. Pasal dia benda besar. Puasa kita kena qada. Saya jahil dulu, jahil tak diterima. Benda besar. Hanya 2 orang saja dalam bab benda besar ni jahil dia diterima. 2 je. Pertama, orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam tu kena tengoklah kadar baru masuk tu ikut uruf. Qaribu ahdin bil Islam, satu. Yang kedua, man nasya'a ba'idan anil ulama, dia duduk jauh, puncak bukit jauh pada ulama. Tak sembahyang. Pasal apa tak sembahyang? Saya tak tahu. Pasal apa tak tahu? Jauh pada ulama. Okey, diterima. Tapi siapa yang tak ada 2 syarat ini, tak diterima. Dia tak sembahyang masa muda dia. Dia duduk mana? Duduk di ni Selayang. Selayang ni banyak ustaz, tok guru beramal. Dia tak sembahyang. Lepas tu dia tua, Allah tak sembahyang dulu. Tak apa, kalau Ta'ala maaf, tidak dimaafkan hak tu. Tu. Tapi kalau benda kecil-kecil, dimaafkan. Macam ni benda kecil ni.
Kan? Bak lawan tu imam, bak sujud tilawah ni dia masuk benda kecil. Bukan semua orang tahu. Benda-benda bukan kecil dia panggil, benda-benda yang tersembunyi, apa yang tersembunyi, khafi. Itu dimaaf. Sebab dia kata tak apa jahil. Kalau jahil, dulu saya buat ustaz, Allah lah tu buat. Tak apa, dimaafkan tu. Sah dah sembahyang dulu. Tu imam sujud, saya tak sujud ustaz. Alah ke mana nak qada tak apa, dimaafkan tu. Pasal apa? Pasal dia termasuk dalam kategori benda-benda rumit kecil. Tu. Tapi benda besar tak dimaafkan. Melainkan untuk dua orang tadi saja. Orang yang baru masuk Islam ataupun dia ni hidup jauh daripada ulama. Kalau ni hidup jauh. Jauh tu maksud macam mana? Jauh tu dia tak boleh sampai ke ulama melainkan kena guna belanja yang besar. Itu maksud dia. Kalau ni mana ada jauh? Jauh boleh telefon. Tahun lepas ada orang duduk di London telefon. Ustaz nak jamak kosa ke mana? Duduk mana? London. Oh, London telefon. Allah. Okey, baik. WhatsApp lah kalau London kata. Kalau jawab saya kena bil tu. Okey, baik. Adapun kunut, okey, selesai. Berapa dah start? Adapun kunut, maka tiada wajib muafakat padanya. Tak wajib. Pasal tu saya letak susunan nombor 4, paling ringan. Tak wajib ikut. Tak wajib muafakat, maksudnya tak wajib sama dengan imam. Bahkan bagi makmum meninggalkan kunut. Boleh bagi makmum tak nak baca kunut dan menanti imam pada sujud. Imam baca kunut, dia tak nak baca, boleh. Dan baginya mendatangkan dia, yakni bacakan dia. Mendatangkan dia tu, bacakan dia apa tu? Kunut. Jika meninggalkan dia oleh imam. Jadi kunut ni bebas. Dia tak ada masalah. Imam tak baca, dia boleh baca. Imam baca, dia boleh tak nak baca. Sebab tu kita pergi Mekah, imam tak baca, kita boleh baca. Kalau imam baca, boleh kita tak nak baca. Kau baca lah mamam, tak larat aku. Dia pun turun, Allah, turun tunggu sujud. Boleh. Jadi paling ringan sekali, paling senang sekali, kunut. Tak wajib ikut. Tu saya letak nombor apa kunut tu? Susun tadi nombor 4, hak ringan sekali. Hak paling berat sekali sujud, tak boleh langgar sikit abuk. Dia tak boleh langgar sikit abuk. Imam buat, mesti buat. Imam tinggal, mesti tinggal. Jangan mandai-mandai. Kunut ringan sekali. Imam buat, boleh nak lawan imam, aku nak buat. Dia tak buat, kita buat boleh. Kalau imam buat, kita tak nak buat, boleh. Imam tu tengah baca Allahumma hdini, kita pun Allahu akbar, tunggu dalam sujud. Tapi si rugi. Apa rugi letih tunggu dalam sujud. Lama kena imam pagi tu pula kunut. Dia tengok, wah kawan nak sujud dulu, dia pun tambah kunut panjang lagi pula. Baca habis dengan kunut nazilah, tak nazilah habis baca. Merah muka kawan ni, dia tunggu dalam sujud. Dia tak boleh angkat. Pasal kalau dia angkat, dia cepat daripada imam. Berapa rukun? 2 rukun batas sembahyang. Serukun tak apa. Saya kata je lah tunggu. Tapi di sebahnya boleh. Baik, seterusnya. Adapun jika tasyahud awal imam. Jadi imam baca tasyahud awal dan menyalahi akan dia makmumnya. Makmum menyalahi, maksudnya makmum tak baca tasyahud awal, makmum bangun. Imam baca tasyahud awal, makmum bangun. Jadi ada tafsir. Maka tafsir dia bagi. Ada tafsir. Maka jika dengan sengaja, maksudnya maka jika bangun dengan sengaja, takdir gitu. Takdirnya, maka jika bangun dengan sengaja, sunat baginya duduk mengikut imamnya. Sunat je, tak wajib. Dia bangun, imam duk tasyahud awal, dia pun sengaja bangun tak nak ikut imam, Allahu akbar. Itu sunat dia turun balik. Sunat, tak wajib. Tapi dia nak berdiri begitu pun, tunggu imam dalam diri pun tak apa, sah. Okey, selesai. Dengan sengaja. Ni sengaja. Dia bangun, memang dia bangun sengaja. Tapi sunat dia turun duduk balik.
Maka jika bangun dengan sengaja, sunat baginya bagi makmum duduk mengikut imamnya. Habis satu. Yang kedua, dan jika dengan terlupa, jika bangun dengan terlupa, dia imam, dia diingat rakaat pertama, dia pun bangun, Allahu Akbar, bangun tu keadaan terlupa. Dia tengok imam duduk tasyahud awal. Okey, bangun terlupa. Wajib atasnya duduk bertahiyat. Kalau bangun terlupa wajib turun. Tafsil ada dua. Dua keadaan. Kalau dia memang sengaja nak tinggal, tak apa, tak dosa. Dia cuma sunat je turun balik untuk dapat pahala tahiyat awal. Tak turun pun sah semuanya. Tapi kalau dia bangun dengan terlupa, dia dah ingat ni rakaat pertama, rupanya rakaat kedua dah. Allahu Akbar, dia bangun tengok tahiyat awal. Lagu tu wajib dia turun balik. Jadi dua keadaan, bangun dengan terlupa, bangun dengan sengaja. Sengaja sunat je turun balik. Terlupa wajib. Kena ingat tu. Ni kena letak dalam kepala ni. Tengok nak semayang tak boleh nak bawa kitab. Nak bawa kitab pun dalam kepala belakang ni. Lepas tu kena baca sikit-sikit lah. Tak boleh baca banyak, takut terlupa. Pasal nak letak dalam kepala belakang ni. Hak belakang-belakang tu tak apa, baca cepat apa. Kan? Nanti tak ingat boleh rujuk balik. Ni memang kena letak dalam kepala. Dia kena turun balik juga. Pasal dia mula naik tu dengan terlupa. Hak lepas tu tak kira lah. Dia kena turun duduk dulu. Lepas tu pasal dia naik tu dia dengan terlupa. Okey, baik. Dan syarat yang ketujuhnya, katulah. Jadi kesimpulannya, simpul. Nak simpul dah ni. Yang pertama, sujud tilawah wajib buat kalau imam buat, wajib tinggal kalau imam tinggal. Ini hak tak ada dalam kitab ni, kena catat. Yang kedua, tasyahud awal. Wajib tinggal kalau imam tinggal, boleh lawan kalau imam buat. Maksudnya kalau imam tinggal tasyahud, kita kena tinggal. Tasyahud wajib tinggal kalau imam tinggal, boleh lawan kalau imam buat. Maksudnya imam buat, kita tak nak buat pun tak apa. Okey, dengan sengaja tadi. Yang ketiga apa? Sujud sahwi wajib buat kalau imam buat. Wajib buat kalau imam buat, tapi boleh lawan kalau imam tinggal. Maksudnya imam tak sujud sahwi, boleh kita sujud sahwi, lawan. Faham tak? Sama lebih kurang dengan tasyahud awal. Tasyahud awal imam tinggal, kita kena tinggal. Imam buat, boleh tinggal. Sujud sahwi sebaliknya. Imam buat, wajib buat. Imam tinggal, boleh kita buat. Dia akas, bahasa Arab panggil akas, sebaliknya. Boleh boleh buat tu lepas imam salam. Lepas imam bagi salam lah. Jangan buat atas imam tengah tahiyat, tak boleh. Kita pun tahu dia tak buat lepas dia bagi salam lah. Kan? Sebelum dia bagi salam, mana tahu dia nak buat ke tak? Tiba-tiba dia tak buat tu imam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tadi dia tak baca kunut. Kan? Tak baca kunut sunat sesahwi. Kita pun Allahu Akbar boleh buat. Tapi syarat lepas dia bagi salam. Itu. Yang keempat, kunut. Kunut senanglah. Boleh lawan belakang. Dia buat, kita tak buat pun tak apa. Dia buat, kita tak buat pun tak apa. Ataupun dia tak buat, kita buat pun tak apa. Macam Mekah kan? Mekah dia tak buat, kita buat. Boleh. Ataupun dia buat, kita lawan, turun mudah sujud, tak apa. Itu paling ringan sekali. Apa benda? Kunut. 4 benda tu. Boleh. Jadi hak paling kuat sekali sujud tilawah. Tak boleh bangkang langsung. Hak paling ringan sekali kunut, boleh belakang. Boleh bangkang belakang. Hak sederhananya sujud sahwi dengan tasyahud awal. Tu. Tak dalam kepala. Balik ni hafal. InsyaAllah.
Tu. Kena ingat tu hukum ke? Dia kena ingat. Wallahu a'lam. Cukup kan ni lah. Jadi pasal kita terlewat ni biasanya kalau hari lain selain pada Sabtu pertama dengan Sabtu keempat tu kita start pukul 9 lah. Start pukul 9, mungkin lewat sikit-sikit lah dalam 9.10 gitulah. Tunggu orang penuh gitu je lah biasanya 9.10, 9.10. Takut tertinggal orang jauh pula kan baca kitab. Jadi biasanya gitu je lah. Hari ni je lewat banyak. Lewat banyak sangat hari ni. Minta maaf lah baru-baru mari kita takut kejut apa ustaz ni. Janji pukul 9, pukul 11. 2 jam lebih. Gitu ya. Okey, insya-Allah. Baik, ada soalan? Kunut? Tak boleh lewat daripada 2 rukun lah. Tu kaedah asal lah. Boleh kita buat, cuma jangan bagi terlewat daripada imam sampai 2 rukun. Mana kita baca kunut pendek lah. Lagu mana kunut pendek? Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu kunut pendek. Kunut ni mana-mana doa yang ada puji pada Allah dengan permintaan. Puji, kita puji nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya Ghafur, ya Rahim, ya Sattar ke apa. Allahumma arhamni ya Rahim, boleh. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Itu doa. Ya Ghafur, puji pada Allah. Mana-mana doa yang ada 2 ni, satu minta, satu puji. Kunut tu. Allahumma ghafirli ya Ghafur, Allahumma arhamni, ya Allah kesian belahlah ke aku. Minta. Tak cukup lagi, satu lagi syarat, puji Allah Taala, ya Rahim. Kunut tu. Kita pergi Mekah tak payah panjang kunut panjang. Allahumma hdini fi man hadait wa afi, memang letih. Dia Allahumma hdini fi man hadait itu sampai wa barik li fi ma a'ta itu minta. Fa innaka taqdi tu puji. Wala yuqda 'alaik wa innahu la tu. Jadi panjanglah puji dia kan. Kita pun memang letih macam tenang je. Allahumma ghafirli ya Ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Habis kisah. Sampailah dia intidal lama kalau Mekah. Kan habis pergi Mekah tahulah. Allahumma ghafirli ya Ghafur. Allahumma arhamni ya Rahim. Allahumma altuf bi ya Latif. Boleh berlaku kalau pandai bahasa Arab lah. Okey, tak ada. Soalan lain. Ada ya. Kita solat witir 2 rakaat. Kita niat berjemaah dengan imamnya solat tarawih. Macam mana? Kita buat witir 2 rakaat. Tapi kita niat ikut imam yang solat imam tu solat tarawih. Tak apa. Kita boleh ikut imam lain niat tak apa. Yang penting sembahyang tu sama susunan. Walaupun bilangan rakaat tak sama tak apa. Tu kan? Sama susunan. Maksudnya rukuk 1, i'tidal 1 kan? Sujud 2, 1, 2. Itu sama susunan dengan kita. Itu. Bilangan rakaat tu tak apa. Kalau kita habis dulu kita tunggu. Contoh kita sembahyang maghrib ikut orang sembahyang isyak. Kan? Imam sembahyang isyak, kita tak sembahyang maghrib lagi. Ikut dia dulu, Allah. Sampai 3 rakaat kita habis. Kita qada kan sembahyang maghrib. Sampai 3 rakaat habis, imam tak habis lagi. Tunggu situ. Ataupun kita boleh niat mufaraqah bagi salam, tak apa. Tak ada masalah. Kalau hak kita panjang, tu imam pendek tu tak ada masalah, kita faham dah. Tu imam bagi salam, kita sambung. Ni dia panjang, kita pendek, tak apa, boleh tunggu. Ataupun kita niat mufaraqah, dua-dua boleh. Sama ada kita tunggu tahiyat sekali dengan dia, ataupun kita niat mufaraqah. Sampai cukup 3 pun tiap kita. Apatah lagi kalau tu imam niat tarawih kita witir lagi boleh. Dia tak boleh hak lain susunan je. Tu imam sembahyang mayat, kita sembahyang subuh. Tu tak boleh Pacerah nak tunggu dia rukuk tak rukuk. Bela tu imam nak rukuk. Tu tak boleh. Ataupun tu imam sembahyang gerhana, kita sembahyang subuh. Tak boleh juga. Gerhana tu ada 2 rukuk. Ada 2 i'tidal, ada 2 sujud. Dia tak sama susunan. Tu tak boleh. Sembahyang hari raya tak apa. Pasal sunat Allahu Akbar tu sunat hay'ah je. Tak ada masalah, boleh. Tu imam sembahyang raya, kita sembahyang subuh. Tak sembahyang subuh.
Buat tidur kan? Orang lain kan bukan. Allah kita Pak Allah. Tapi kita semai subuh. Tu pandai kita taktik. Boleh tak ada masalah. Tu. Ya Kak. Boleh tak ada masalah. Kita nak qada sembahyang. Memang gitulah sepatutnya. Kan? Sembahyang tarawih tu sunat. Mati besok-besok Tuhan tak tanya. Kau sembahyang tarawih ke tak? Tak. Tuhan tanya sembahyang cukup ke tak? Sebab itu kita kena dahulukan sembahyang qada. Tapi itulah Ibn Atha'illah As-Sakandari sebut dalam hikam, min alamat ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu an ada'il mafrudat. Itu dalam kitab hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Daripada tanda-tanda kita ittiba'ul hawa, ikut nafsu, al-musara'atu ila nawafilil khairat, cepatnya nak buat benda sunat, wat takasul malah nak buat an ada'il mafrudat, buat benda wajib. Wajib tak buat. Tu ikut syaitan. Padahal hutang kita dengan Allah Ta'ala tu kita kena sembahyang qada tu. Tapi ada orang lebih suka sembahyang sunat, hutang dia qada dia tak buat. Sepatutnya kita nak sembahyang tarawih pun boleh sembahyang lah, tapi qada pun kena qada lah. Baik, kita nak buat sembahyang qada masa sembahyang tarawih boleh. Kalau subuh senanglah 2 rakaat tu ya. Tu. Kalau kita nak baca kunut pun tak apa, tak baca pun tak apa, sunat abad. Kalau baca kunut pendek tadilah. Tengah imam ada i'tidal kita baca Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tak usah angkat tangan lah. Allahumma ghfirli ya ghafur mulut je lah. Kalau angkat tangan Allahumma ghfir member sebelah qada subuh tu. Air pula kita. Allahumma ghfirli ya ghafur gitu ya sebut pun perlahan lah kan. Member sebelah pula jadi kaki ngaji juga. Allahumma ghfir. Qada subuh. Dia pun lepas sembahyang tanya pula, qada subuh Kalau sembahyang tu sembahyang zuhur dan isyak, tuan boleh buat gini. Kalau kita nak buat lah, sama ada lepas imam bagi salam kita sambung. Tapi sambung tu mengaibkan kita lah. Orang tahulah kita qada. Jadi kita duduk gitu je lah. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita nak jaga maruah kita boleh pusing. Jangan bagi salam dia, pusing tak apa. Pusing. Satu gerak tak batas sembahyang lagi. Satu tak batas. Lepas tu duduk fadlan minallah, kita dah diam gitu. Kita dah sembahyang lagi. Baca tahiyat. Tahiyatul mubarak kan 2 rakaat kan. Baca perlahan lah tu. Orang ni ingat khusyuk betul dia ni, fadlan minallah pun tak bergerak kan. Imam bagi Allahu Akbar, kita niat sekali lagi, kita bangun niat ikut imam semula. Bila dia bagi salam tadi dia dah habis dah, kita pun dia sembahyang Allahu Akbar, sembahyang kedua kan, Allahu Akbar, kita pun niat dalam hati ikut imam, kita pun bangun ikut dia, sambung 2 rakaat lagi, jadilah 4 rakaat. Tapi jangan bagi salam lah, pusing tak apa. Imam bagi salam, Assalamualaikum, kita buat Assalamualaikum, habis keluar sembahyang. Itu cara dia. Boleh? Tempat masjid besar-besar boleh buat lah. Kalau masjid suara kecil-kecil memang orang tengok. Tak bergerak. Dia pula buat bercakap, makan mori. Kita pula itu cara dia. Kalau masih besar-besar boleh lah, orang tak kenal apa semua. Itu caranya lah. Tapi memang mengikut muktamad mazhab Syafi'i, kalau kita ada sembahyang qada kita tak boleh buat sembahyang sunat. Cuma ada satu qaul dhaif boleh kita ikut, selama mana kita, bila kita dah bertaubat ni mana kita dah insaf, kita boleh buat sembahyang sunat dengan syarat kita berazam untuk qada sembahyang tu. Jadi pakai hak tu lah boleh sembahyang tarawih. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i, selagi mana ada hutang tak boleh buat hak sunat. Ada hutang qada tak boleh buat sunat. Itu hak mu'tamad. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau kita dah bertaubat dan berazam nak qada, bolehlah buat sembahyang sunat. Cuma kena qada lah di waktu yang lain. Jadi hak tu lega sikitlah, bolehlah sembahyang tarawih. Kalau tidak tak sembahyang tarawih, kita dah main qada je lah. Jadi ikut pendapat itulah senang insya-Allah. Okey, insya-Allah. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, lewat dah ni.
InsyaAllah setakat dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa hari Sabtu depan dah. Sabtu depan dah. Sebelum raya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kelas kita ni macam ni je, tak ramai. Biasalah ngaji kitab ni. Allah. Kadang-kadang sejam, kadang-kadang 2 jam, ikut keadaan lah.